Okey. Kalau Kak Ustaz dah dapat dah Ustaz? Belum lagi. Aziz kejap Aziz. Teknikal ni Aziz. Nanti masih host lagi. Tu lah tu. Dah. Tak, Mak nak hantar balik dekat Ustaz untuk share screen. Jap, I kena admit ni seorang ni dulu. Dah nak ambil orang. Dah. Apa benda? Ya, tadi sekejap lah nak tengok jap. Nak share screen tadi dia hilang. Make host on dah. Do you want to change host? Yes. Okey Ustaz. Okey, baik. Jazakallah khairah. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah lihat pada ayat yang kelima. Ayat yang Tak, muka surat Ustaz. Ramai yang baru ni. Ayat yang kelima surah Al-Hasyru. Surah Al-Hasyru, surah Mujadilah. Mujadalah. Ya, terima kasih. Muka surat 542. Muka surat 542. Surah Al-Mujadalah ayat yang kelima. Ustaz. Ya. Dekat bawah sebelah kanan tu ada yang plus minus tu. Ustaz plus kan jadi besar sikit screen. Dekat bawah sebelah kanan. Okey. Jadi besar sikit screen. Okey. Kalau tidak nampak yang tak berkaitan. Okey. Okey. Baik. Kita belum habis lagi kan ayat yang kelima kan, kita baru bahagian atas dia sekali, iaitu innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah, iaitu sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan rasulnya. Baik. Jadi kita nak sambung pembincangan kita pada ayat yang kelima. Sebelum kita sambung, kita nak baca balik sama-sama ayat yang kelima ini daripada surah Al-Mujadalah, muka surat 542. Surat 542 kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. Terjemahan. Sesungguhnya orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka pasti ditimpa kehinaan. Bagaimana orang yang terdahulu daripada mereka ditimpa kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang nyata. Bagi orang yang kafir disediakan azab yang menghina. Baik. Kita telah sebutkan bahawa sesungguhnya yuhadduna. Yuhadduna itu maksudnya apa? Dia sebutkan ada berapa? Mereka menentang. Baik. Ada empat kategori yang termasuk di bawah yuhadduna, iaitu menentang. Yuhadduna itu pertama sekali dia daripada perkataan apa? Asal dia? Had. Daripada had. Dia punya plural dia? Hudud. Plural dia hudud. Baik. Yang termasuk dalam kategori yuhadduna kita dah sebutkan ada 4. Yang pertamanya kalau boleh tengok pada skrin tu,
orang yang melebihi had ataupun batas. Yang kedua, orang yang tidak mengikut perintah, iaitu perintah Allah dan juga Rasul, apa sahaja yang diperintahkan. Yang ketiga, orang yang memilih perintah selain perintah Allah dan Rasul. Yang keempat, orang yang memandang remeh atau memperkecilkan perintah Allah dan Rasul. Kemudian kita terlihat bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri daripada ditimpa kehinaan, dan kita telah sebutkan dia ada dua. Pertama, kita menjaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, menjaga hubungan dengan manusia. Menjaga hubungan dengan Allah ialah yang kita beri perhatian kepada Al-Quran. Kita wa'tasimu bihablillah. Kita berpegang teguh dengan tali Allah. Dan tali Allah itu ialah Al-Quran. Untuk menjaga hubungan dengan Allah, pertama sekali ialah kita beri perhatian kepada Al-Quran. Yang kedua, menjaga hubungan dengan manusia. Dengan manusia secara umum. Dan dalam kategori manusia ini ada beberapa tingkatan dia yang kalau kita sebutkan biasa dengar seperti apa? Aulawiyat. Yang aula. Yang lebih utama untuk kita jaga hubungan dengan dia. Yang pertamanya dengan Nabi SAW. Tapi Nabi dah tak ada. Macam mana kita nak jaga hubungan dengan Nabi SAW? Amalkan sunnah dia. Kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan apakah dia sunnah Nabi SAW yang paling besar sekali yang Nabi tinggalkan? Al-Quran. Pertama sekali ialah Al-Quran. Itu yang Nabi tinggalkan. Nabi tak tinggalkan benda lain. Nabi tinggalkan Al-Quran dan Nabi tinggalkan sunnah dia SAW. Dia nak menjaga hubungan dengan Nabi. Yang pertama sekali, kita kena beri perhatian dekat Al-Quran juga. Tidak dapat tidak. So itu yang Nabi tinggalkan dan itu yang Nabi adukan kepada Allah Azza wa Jalla, kan, mengenai sebahagian daripada kaum dia yang mengambil Al-Quran ni sebagai mahjura, sebagai barang yang tidak diendahkan, barang yang tidak diambil peduli. Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Baik, yang kedua, prioriti kita nak menjaga hubungan ialah dengan ibu bapa. Itu juga pesanan apa? Luqman kepada anak dia selepas daripada syirik. Jangan syirik, kena buat apa? Baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan manusia itu ialah menjaga hubungan dengan pemimpin. Dan siapakah pemimpin itu? Semua orang. Setiap daripada kita adalah pemimpin dalam kita punya apa? Koloni kita. Dalam kawasan kita. Ayah pemimpin, ibu pemimpin, isteri pemimpin, setiap daripada kita. Anak-anak pun juga adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Maka kita kena berjaga hubungan sesama kita. Anak jaga hubungan dengan ibu, isteri jaga hubungan dengan suami, suami jaga hubungan dengan isteri dan juga anak-anak. Baik. Innalladzi, itu pembicaraan kita mengenai innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang dia menentang Allah dan juga Rasul. Baik. Betul sebut apa? Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mereka akan dihinakan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dihinakan. Baik. Kalau kita lihat dalam ayat tu ada perkataan apa? Kama. Kama. Perkataan kama ini banyak kali lah kita jumpa dalam Quran kan. Antaranya kat mana kita jumpa? Ayat yang Ayat 5. kita akan dengar selalunya setahun sekali lah paling kurang akan dengar ayat ni. Masuk je bulan tu kita akan dengar Puasa. ayat tu. Ya je ya? Puasa Ustaz. Ayat puasa. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Surah yang kedua ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama dia adalah
dalam bahasa Arab disebut sebagai tashbih, iaitu dia mengumpamakan, perumpamaan. Kama itu dia perumpamaan ataupun perbandingan, permisalan. Maka dalam ayat ini Allah nak menyamakan. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang dia menentang Allah dan juga Rasul, dia akan dihina. Kan? Jadi manusia tanya macam mana dihina tu, sebab dia punya satu apa? Tadi ada sound ni macam mana tak ada sound? Macam makanan tu, bangunan ke, kan, kereta ke, pokok, kita boleh nampak lah. Tapi dihina. So dia apa benda tak boleh nak nampak kehinaan tu macam mana. Maka Allah berikan gambaran kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Allah tahu kita tak tahu nak bayangkan macam mana kehinaan tu. Jadi Allah berikan contoh kama kubital ladzina min qablihim, seperti mana telah dihina orang-orang yang sebelum daripada mereka. Sebab itu Allah gunakan kama. Allah nak bantu kita faham bagaimana kubitu itu, kehinaan itu, dihina itu macam mana. Baik. Dalam Al-Quran kan banyak Allah kisahkan mengenai umat-umat yang terdahulu. Semua itu adalah tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mengambil iktibar pengajaran daripada kisah mereka. Dan salah satu pengajaran yang kita perlu ambil ialah bagaimana mereka itu dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak faham, tak tahu macam mana Allah menghinakan seseorang itu, maka kita boleh lihat Allah sebutkan kama kubital ladzina min qablihim. Kita boleh lihat contoh pada orang-orang yang terdahulu. Antaranya kita lihat dalam surah 28. Surah 28 ayat 74. Mula pada ayat 74. 76. Surah 28 ayat 76 pada muka surat 394. Muka surat 394. Ayat 28 ayat 76 pada muka surat 394. Baik, kita baca ayat 76 dulu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. إذ قال له قومه لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. Terjemahan. Sesungguhnya Qarun dia adalah daripada kaum Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Dan kami telah mengurniakannya pelbagai jenis kekayaan
yang anak-anak kuncina menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Qarihin. Baik, ayat ini mengisahkan tentang siapa? Qarun. Mengenai seorang hamba yang bernama Qarun. Qarun ni dia dalam ayat ni sebutkan, Allah sebutkan dia ni daripada kaum siapa? Kaum Musa. Kaum Nabi Musa. Baik. Tapi apa dia punya sifat dia? Megah-megah. Fabagha alaihim. Dia menjadi apa? Sombong. Bagha. Sombong. Menjadi sombong alaihim. Dalam Quran perkataan bagha, kan, perkataan bagha selalunya dia menyebutkan mengenai sombong dengan apa? Sombong. Sombong dengan apa? Ya. Ni apa? Tunjuk ni. Bermegah-megah. Sombong dengan harta. Megah-megah. Oh. Dan bagha dalam Quran selalunya dia menunjukkan sombong dengan harta. Ada satu lagi sombong juga, tetapi dia sombong dengan kuasa. Itu disebut dengan apa dalam Quran? Disebut dengan tagha. Tagha. Perkataan tagha dalam Quran itu selalunya menunjukkan orang yang disombong dengan kekuasaan dia. Bagha, orang yang sombong juga, tapi dia sombong dengan kekayaan dia. Maka sebab itu Allah sebutkan Qarun, dia dah fabagha alaihim. Dia telah berlaku sombong ke atas mereka. Dan Allah ataina, kami telah beri kepada dia kunci je kan. Dia bagi, Allah sebutkan kunci je. Allah bukan sebut berapa banyak harta dia, Allah sebut kunci je cukup lah. Kunci dia tu dipikul oleh sekelompok orang-orang sadar. Nak bawa kunci je, bukan bawa dia punya harta lah, kunci saja. Nak menunjukkan apa? Harta dia tak tahulah berapa banyak. Sebab kunci dia saja pun dah tak larat orang nak bawa. Baik. Harta itu dia perolehi hasil daripada apa? Hasil daripada ilmu yang Allah berikan kepada dia. Ilmu yang Allah berikan kepada dia, lalu dia menjadi ahli ibadah. Dengan itu Allah memberikan kurniaan kepada dia rezeki yang melimpah ruah dari segi harta kekayaan. Itu daripada ilmu dia. Kita boleh lihat ayat muka surat sebelah. Kita selak muka surat sebelah 395 ayat ke-78. 395 ayat 78 itu. Itu Allah mulakan dengan Allah kata qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata sesungguhnya aku dapat harta ini semata-mata kerana hasil ilmu yang ada padaku. Dia sombong, dia rasa dia dapat semua ni kerana apa? Kerana ilmu yang ada pada diri dia. Dia sudah tidak kembalikannya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Dia rasa ilmu yang dengan ilmu itu dia dapat harta, itu semua hasil dia. Dia yang pergi belajar. Dia belajar, dia dapat. Kan? Memang itulah ikut secara logiknya, memang kalau kita belajar, kita akan dapatlah. Kita buat, kita dapat. Tetapi sebenarnya di sebalik itu semua adalah atas keizinan daripada Allah. Allah, kurniaan daripada Allah. Teringat semalam, malam semalam, lepas pada solat isyak, sebab saya duduk apartmen, surau ni, dalam apartmen ni dibuka lah untuk orang, untuk kita lah yang resident sini solat, limit. So saya pergi balik solat isyak, ajaklah anak saya seorang pergi beli makanan, pergi beli tu lokcing. Isteri mengidam pergi beli lokcing. Semalam nak pergi cari tak ada, malam tadi pergi ada. Dapat beli, saya cakap alhamdulillah. Saya cakap ke anak saya, Allah bagi rezeki hari ni dapat beli. Kemudian anak saya tanya kenapa? Kan sebab kita ada duit kan, kita yang beli.
pakai duit kita. Kita yang keluar pergi beli kat depan tu. Kan? Nah, tapi kenapa kata Allah yang bagi rezeki kat kita? Saya katalah semalam saya keluar juga nak pergi beli. Kan? Tapi ditakdirkan semalam penjual tu dia kena sengat dengan lebah. Dia kena sengat dengan lebah, so dia tak datang berniaga. Sepatutnya dia nak datang berniaga, tapi dia kena sengat dengan lebah, dia tak datang berniaga. Kemudian saya katalah, hari ni kalau kata kita ada duit, kita ada kesihatan, boleh pergi beli, tapi Allah tak izinkan kita nak pergi beli. Kan? Maksud dia macam semalam, orang berniaga tu sakit. Dapat tak kita beli? Tak dapat. Macam tu juga bila kita dah apa benda, kita ada duit ke, kita pandai ke, semua itu dengan izin Allah. Allah yang bagi dekat kita, kita dapat apa kita kena kata Alhamdulillah. Sebab tu Allah selalu suruh kita sebut, Allah mulakan Al-Fatihah tu dengan suruh sebut Alhamdulillah. Sebab apa benda pun, walaupun dengan usaha kita, semua itu adalah dengan izin Allah. Sekarang ni, berapa banyak orang yang kaya raya, tapi boleh tak dia nak pergi travel luar negara? Bukan luar negara lah, nak pergi merentah negeri pun tak boleh. Walaupun dia ada kemampuan, lebih lah kalau nak pergi setakat nak pergi luar negeri tu telah sangat mampu lah. Dia boleh nak pergi luar negara, duduk sebulan tak payah kerja pun mampu. Tapi sebab apa? Tak ada keizinan daripada Allah, tak jadi. Dia cakap macam tu kat anak saya kata, oh baru faham. Ada duit, ada tenaga nak pergi beli, tapi kedai tutup, tak jadi juga. Begitu juga dengan Qarun. Dia ada ilmu sebab dia belajar. Dengan ilmu tu dia dapat harta, tapi dia lupa siapa yang beri kepada dia harta. Ada juga orang yang ada ilmu, kan? Tapi Allah takdirkan dia tak ada harta. Tapi dia ilmu ada, dia pandai. Semua itu atas keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Qarun, dia telah merasakan bahawa ilmu yang dia ada selepas dia belajar itu adalah hasil daripada titik peluh dia, usaha dia. Jadi dia tak nampak itu adalah kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menjadi bagha alaihim, menjadi sombong dengan kurniaan yang Allah berikan kepada dia. Lalu apa yang Allah lakukan kepada dia? Apakah kehinaan yang Allah telah timpakan kepada dia? Itu Allah sebutkan dalam ayat ke-81. Bawah tu kita lihat pada ayat ke-81. Muka surat 395. Kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين. Terjemahan. Lalu kami benamkannya, yakni Qarun bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Maka tiada baginya satu golongan pun yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Baik. Akhirnya apa yang terjadi kepada Qarun ialah Gelam. fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah telah tenggelamkan dia dalam bumi. Dan pengikut-pengikut dia yang ramai tu, followers dia yang ramai tu, tak ada seorang pun dapat membantu dia. Kan? Sekarang kita ialah media sosial kan. Ada disebut dengan sebagai apa? Followers, pengikut. Kan? Berapa ramai pun followers kita, itu semua tidak akan dapat membantu kita nanti di akhirat kalau Allah nak menghinakan kita. Hatta di dunia pun. Maka Qarun dia telah mendapat penghinaan itu daripada dunia. Allah tenggelamkan dia di dalam bumi. Cuba kalau kita bayangkan secara fizikal, kita ni kan tengah berjalan-jalan, tiba-tiba bumi ni tenggelam kita, makan kita kan. Di depan ahli keluarga kita,
depan kawan-kawan kita, malu tak? Kan, kalaulah seorang itu yang kita lihat, kita pernah terbaca atau terdengar kisah dia, dia dah meninggal tapi bila korek kubur, keluar air warna hitam lah, berbau busuk, itu hina tak untuk jenazah tu? Hina untuk dia, tapi itu dia dah mati, tetap dihina. Bayangkan kalau kita hidup dan kita dihinakan di hadapan orang lain ketika mana kita sedang hidup. Allah tenggelamkan kita kan depan anak-anak kita, depan ahli keluarga, depan kawan-kawan kita. Malu sangat. Sedangkan kita ni orang yang kaya, kan, orang yang berkedudukan, orang yang pandai, tapi ditelan oleh bumi. Kan? Malu. Begitulah antara apa? Kehinaan yang Allah berikan kepada umat-umat yang sebelum ini. Antaranya ya juga kepada siapa? Kepada Firaun. Saya sebutkan je sebab kisahnya kita semua dah tahu. Apa yang Firaun lakukan? Dia sombong dengan apa? Dia sombong dengan dia punya kekuasaan dia. Lalu apa yang Allah hinakan dia? Allah tenggelamkan dia di dalam laut bersama dengan pengikut-pengikut dia yang ramai juga. Bersama dengan followers dia yang ramai tu. Tak dapat juga nak membantu dia. Sama-sama tenggelam sekali. Begitu juga Bani Israel. Bani Israel, apa yang Allah jadikan kepada mereka? Sebahagian daripada mereka apa yang Allah jadikan? Itu Allah sebutkan dalam surah. Kita lihat surah yang ke-5. Ayat ke-60. Pada muka surat 118. Muka surat 118 surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5, ayat ke-60. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Terjemahan. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, serta pernah antara mereka ada yang dijadikannya kera dan babi, yakni dengan mengubah rupa mereka, dan penyembah taghut, syaitan. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukan kerana ditempatkan di dalam neraka dan yang lebih sesat dari jalan yang benar. Baik. Ini terjadi kepada siapa? Terjadi kepada Bani Israel. Bani Israel ini dia pengikut siapa? Musa. Dia adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Tapi mereka apa? Dengar tak cakap Nabi Musa tu? Tidak. Tak dengar cakap Nabi Musa. Sedangkan Allah bagi tak nikmat kepada mereka? Ya. Banyak kan?
Kan Allah telah meninggikan mereka, wa faddalahum ala katsirin minal alamin. Allah tinggikan mereka dengan berbagai kehebatan dari segi ilmu dan juga harta dan juga amalan daripada semua orang yang ada pada waktu itu. Dan Allah berikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak. Bukan biasa-biasa, istimewa dapat hidangan daripada langit. Kan mula nak minta hidangan bagi, tak puas, minta hidangan daripada langit pula. Kan bagi juga. Takut dengan Firaun, Allah selamatkan, boleh melintas laut dengan selamat. Habis lintas je laut, dah nampak depan mata Allah dah tolong, pertolongan Allah yang sangat ajaib itu. Boleh pula nak minta apa? Nabi Musa buatkan satu patung untuk mereka sembah. Banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah utuskan seorang Nabi kepada mereka. Allah berikan kepada mereka juga sebuah kitab sebagai panduan kepada mereka, tapi mereka ingkar. Mereka yuhadunallah wa rasulah. Mereka menentang Allah dan juga Rasul mereka itu. Lalu mereka dihina. Dan Allah menjadikan mereka qiradah, kera, wal khanazir dan juga khinzir. Qiradah ini selain daripada dia adalah kera yang secara fizikal, maksud lain dia adalah qiradah ini adalah sifat kepada kirdun. Kalau monyet, kirdun dalam bahasa Arab. Qiradah adalah sifat dia, sifat kera. Maka kalau kita lihat pada sifat kera, antaranya apa? Kalau kita bagi makan tu, kan? Kalau kita bagi makan selongguk makanan, dia datang, dia akan capai sebanyak mana yang tangan dia boleh capai, betul tak? Dia akan penuhkan tangan dia, kiri, kanan, mulut semua dia akan penuhkan, betul tak? Walaupun kat belakang dia tahu ada kawan dia yang lain ramai lagi. Tapi dia sampai kat situ dulu, dia ambil berapa banyak yang dia boleh ambil. Itu adalah antara sifat qiradatan, sifat daripada kera. Dan itulah sifat yang ada pada Bani Israel. Mereka tamak. Kan tak cukup satu, nak dua, bagi dua, nak tiga. Macam peribahasa kita lah. Apa peribahasa kita yang sesuai? Bagi betis nak peha. Bagi betis nak peha. Itu peribahasa yang sesuai untuk Bani Israel. Dan juga sesuai untuk Bani Melayu. Yang mempunyai sifat ataupun perangai yang sama seperti Bani sama. Maka Allah timpakan kehinaan kepada mereka. Dan sebab itu Allah samakan orang-orang yang menentang Allah dan juga Rasul, mereka akan dihina kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang terdahulu dihina. Kita ni Allah utus tak nabi kepada kita? Ada. Allah utuskan nabi juga kepada kita. Allah utus tak kepada kita kitab? Ada juga Allah beri kepada kita kitab. Samalah dengan Bani Israel itu. Allah beri tak kepada kita banyak nikmat? Allah beri kepada kita banyak sangat nikmat. Daripada kita mula lahir sampai hari ni, terlampau banyak sangat nikmat. Tapi bagaimana cara kita menggunakan nikmat tersebut? Adakah kita menggunakan ia untuk liyak budun, mengabdikan diri kepada Allah ataupun tidak? Itulah yang akan menyamakan kita dengan orang terdahulu yang Allah telah hina. Kalau kita sama dengan orang yang terdahulu, dengan nikmat yang kita ada, dengan Rasul yang Allah telah utus, dengan kitab yang kita ada, tapi perangai kita sama macam umat yang terdahulu, maka Allah kata sama, kamu akan dihina sebagaimana umat terdahulu yang dihina. Sama, tidak ada beza. Ustaz. Ya, saya. Ustaz, yang qiradatan tu sifat kera Ya, dia adalah kera. Al-Khanazira tu pun sifat babi ke? Dia adalah khinzir dan juga sifat khinzir. Dia bukan sifat saja kan? Juga sifat lah. Ya, dia bukan saja jadi rupa bentuk khinzir, perangai pun macam perangai khinzir. Okey. Sebab tu kita selalu dengar dalam kita kalau marah kan, kau ni, kita bukan cakap orang tu macam khinzir, kita kata orang ni kau perangai macam khinzir, kita kata kan. Waktu budak tu lah. Okey. Okey, terima kasih.
Maka kita dengan orang-orang yang terdahulu sama, tidak ada beza dia. Kita ada nabi atau rasul yang Allah utus, kita ada juga kitab yang Allah berikan, kita ada juga nikmat yang banyak yang Allah berikan. Maka sebab itu Allah samakan sama tu bital ladzina min qablihim. Sebab nak suruh kita lihat pada umat-umat yang terdahulu apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita sama dengan apa yang telah mereka lakukan, walaupun bukan semua, tapi ada juga perkara yang kita lakukan sama macam mereka, maka bersedialah dengan kehinaan kubitu. Kehinaan yang Allah akan berikan kepada kita. Wal'iyadzubillah. Innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan juga Rasul, mereka akan dihinakan sebagaimana telah dihinakan orang-orang yang sebelum mereka. Sebab itu dalam Quran banyak sangat kisah mengenai umat-umat yang terdahulu. Sebab Allah nak suruh kita ambil pengajaran. Sebab apa? Sebab Allah sayang sangat dengan kita. Allah tak nak kita jadi sama macam mereka. Sebab itu Allah bagi sangat banyak. Allah ulang-ulang. Dalam surah Al-Baqarah dah ada. Surah Al-Imran ada juga. Surah An-Nisa, Al-Ma'idah, setiap surah tu pasti akan ada sebut tentang kisah umat yang terdahulu. Pasti ada. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita betul-betul ingat. Kecuali pada juzuk 30, juzuk 30 dah kurang. Juzuk 29 dan juzuk 30 dia banyak mengenai apa? Kiamat. Mengenai akhirat, mengenai kiamat. Lain daripada itu banyak-banyak kali Allah ulang sebab Allah nak suruh kita betul-betul ingat. Sebab Allah sangat sayang dengan kita ni. Allah kalau boleh tak naklah nak menghinakan kita. Itu last choice lah kalau terpaksa. Allah tak nak sangat. Sebab itu Allah ulang-ulang. Kama kubital ladzina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat bayyinat yang nyata. Baik. Apa itu ayat? Apa itu ayat? Apa maksud ayat? Ni kena faham betul-betul ni maksud ayat ni sebab kita banyak jumpa dalam Quran ayat. Allah sebut ayat. Ucapan, kata-kata. Tanda-tanda Ustaz. Ayat maksudnya ialah tanda. Kalau macam mana bayinat? Ayat-ayat maksudnya tanda. Allah. Ustaz baca ayat berapa Ustaz? Ayat maksudnya ayat, macam dalam ayat ni kan diguna ayat, itu adalah dalam bentuk plural, ayat-ayat. Dia jamak. Jadi maksud dalam bahasa Melayu ialah tanda-tanda. Maksudnya dalam Quran, kalau kita jumpa perkataan ayat ataupun ayah, dia membawa dua makna. Sama ada ayat ataupun tanda-tanda. Dua-dua tu ada. Baik. Allah kata, waqad anzalna ayatin bayyinat, dan demi sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat bayyinat yang terang, jelas, nyata. Ustaz refer yang mana? Surah Al-Mujadalah ayat 5. Oh, ayat 5. Ayat 5. Ayat yang kelima tadi kita sambung. Waqad anzalna ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya ya saya. Saya mohon keluar dululah, ada tetamu pula datang. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayatin itu maksud dia. Dalam ayat tu nampak kan? Ayatin. Dalam terjemahan tu apa? Terjemahan saya dia tulis bukti-bukti. Bukti-bukti pun boleh, tanda-tanda pun boleh. Yang pentingnya bila kita baca ayat, jangan ada dalam kepala kita ayat tu ayat satu je. Baik. Ayat-ayat Allah ada berapa? Kita pernah sebutkan sebelum ni ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada berapa?
Ayat-ayat Allah ada berapa? 10, Banyak. 9, Kira 8, 7. Baik, Ustaz, pembahagian dalam ayat-ayat. tafsir saya dia kata keterangan-keterangan. Maknanya banyak sangat lah tak? Baik. Keterangan-keterangan. Keterangan-keterangan yang nyata. Ya. Baik, ayat-ayat Allah ada 2. Oh. Ada 2. Ayat-ayat Allah ada 2. Yang pertama, apa dia? Yang disebut sebagai ayat Quran. Kita pernah sebut ni. Ayat Quran. Ayat Quran. Atau dalam bahasa Arab dia ayat Quraniyah. Itu ayat-ayat Allah yang pertama, iaitu ayat Quraniyah. Firman Allah. Ya. Baik. Kita lihat surah yang ke-10. Ayat yang pertama. Pada muka surat 208. Muka surat 208 surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat yang pertama. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Terjemahan. Ada yang Haji Yaya kena unmute. Oh. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah. Baik. Dia sebut itu Alif Lam Ra, itulah dia ayat. Ayat-ayat. Ayat-ayat apa? Al-Kitab. Al-Quran. Maka ayat Allah yang pertama adalah ayat Quraniyah ataupun ayat-ayat Quran. Baik, kita lihat pula dalam surah yang kedua ayat 185. Surah kedua ayat 185. Pada muka surat 28. Muka surat 28 surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 185. Baik, kita baca bahagian perenggan yang pertama je ayat ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terjemahan. Masa yang diwajibkan berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan
yang menjelaskan petunjuk itu dan membezakan antara yang benar dengan yang salah. Baik. Dalam ayat tu disebut apa? Al-Quran ni sebagai apa? Tunjuk. Hudan linnas Linnas. wa bayyinat. Wa bayyinat. Sama tak macam ayat 5 yang kita baca tadi? Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Sama. Maksud dia ayat-ayat Allah yang pertama adalah ayat Quraniyah, iaitu ayat Quran. Saya tulislah dalam kurungan ni. Ayat kedua. Ayat Al-Quran. Baik. Ayat-ayat Allah yang kedua apa dia? Ayat apa? Ayat Petunjuk. Kauniyah. Kauniyah. Ayat Kauniyah. Baik. Kita lihat dalam surah yang ketiga, ayat 190 untuk tahu apa dia ayat Kauniyah ini. Apa maksud dia? Surah 3 ayat 190. Pada muka surat 75. Muka surat 75. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 190. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terjemahan. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi ada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Dalam ayat itu disebut Allah sebut apa? Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Pasti ada apa? Ayat-ayat. Tanda. Tanda-tanda, bukti-bukti. Baik, kita tengok dulu surah ayat seterusnya, surah 41 ayat 53. Surah 41 ayat 53 pada muka surat 482. Muka surat 482. Surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-53, muka surat 482. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Terjemahan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat di dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belum cukupkah bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Baik. Allah sebut sanurihim ayat. Ayatina, ayat-ayat kami. Fil afaq, daripada segenap penjuru, dan wafi anfusihim, dan pada diri mereka.
Baik, maka maksud dia ayat-ayat Allah yang kedua ini adalah ayat kauniyah yang bermaksud apa? Alam semesta. Masuk diri Masuk kita. dalam alam semesta itu juga diri kita, haiwan, semua yang ada kat dalam alam semesta itu. Maka ayat-ayat Allah ada dua. Yang pertama ayat Quraniyah, iaitu ayat Quran yang kita lihat depan mata yang kita baca. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa yang ada di sekeliling kita. Semua ini adalah ayat-ayat Allah. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, begitu juga ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita, kita kena baca dan kita kena tadabbur. Itu apa yang jadi di sekeliling kita, dia bukanlah jadi saja-saja. Kan? Semua itu kita kena tadabbur. Itu yang kita dengar orang kata apa? Tadabbur apa? Tadabbur alam. Kan? Kita sudah dengar orang kata apa? Tadabbur alam. Kerana kerana alam semesta ini juga termasuk dalam ayat-ayat Allah. Tetapi ayat kauniyah ini dia nak membawa kepada mana? Dalam ayat yang 53 tadi disebut apa? Sanurihim ayat fil afaq wa fi anfusihim. Allah suruh tengok ayat-ayat Allah di segenap penjuru bumi ini dan pada diri kamu sendiri. Tujuannya apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga jelas kepada mereka bahawasanya ia adalah benar. Ia tu apa? Al-Quran. Al-Quran. Dia balik kepada apa? Al-Quran. Pusinglah kok mana pun Allah nak suruh kita beri perhatian kepada Al-Quran. Bayangkan alam semesta dan diri kita yang begitu kompleks ini, Allah jadikan tujuan dia supaya kita memerhatikan ia, supaya dengan itu kita kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Quran. Kerana apabila seseorang dia dah kembali kepada Al-Quran, maka dia akan kembali kepada Allah dan juga Rasul. Dia akan apa? Dia akan aslamtu li rabbil alamin. Dia akan tunduk patuh menyerah diri dia sepenuhnya menjadi muslim mukmin yang sepenuhnya kepada Rabbil Alamin. Itu ayat-ayat Allah. Allah kata dalam surah Al-Mujadalah ini ayat yang kelima, waqad anzalna ayatin bayyinat. Dan demi sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas nyata. Kan? Maka dia kata saya baca Quran tapi saya tak berapa faham. Saya tak nampak. Saya tak rasa. Dan sebahagian orang dia tak baca pun Quran. Tetapi sebab kasih sayang, rahmat Allah kepada setiap hamba dia, Allah jadikan alam ini. Maka siapa yang dia tak baca Quran, tapi dia memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling dia, maka dia pasti akan kembali kepada Quran dan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nak sangat kita ingat dekat dia. Allah nak sangat kita kembali dekat dia. Tak cukup dengan, mungkin Allah tahu. Bukan mungkin Allah tahu, memang Allah tahu. Kan hamba dia ada yang nanti baca Quran, ada yang tak baca Quran. Allah bantu juga lagi untuk dia ingat kembali kepada Quran dengan bagi kepada alam semesta ini. Sebab itu Allah jadikan ayat kauniyah, ayat alam semesta. Ini juga termasuk dalam ayat-ayat Allah. Maka bila kita baca dalam Quran, perkataan ayat, ayat-ayat, maka ingatlah dua perkara ini, iaitu ayat Quraniyah dan juga ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang kita kena lihat adalah pada apa yang ada di alam ini. Bukannya kita lihat dengan pandangan yang kosong, tetapi kita lihat dengan kita memikirkan bagaimana. Seperti mana ulil albab tadi kan ayat 190, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Li ulil albab, bagi orang yang dia ulil albab. Dia mempunyai pengetahuan yang mendalam. Dia fikir betul-betul. Dia memerhatikan betul-betul. Tak boleh juga perhatikan. Tak tahu nak perhatikan macam mana. Allah bagi contoh. Kita lihat dalam surah 28 ayat 71 dan ayat 72. Surah 28 ayat 71 dan ayat 72. Pada muka surat 394.
muka surat 394, surah Al-Qasas. Surah 28 ayat 71. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Terjemahan. Katakanlah, bagaimana pandangan kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu sepanjang masa hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah yang lain daripada Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Mengapa kamu tidak mau mendengar? 72. Katakanlah, bagaimana pandangan kamu jika Allah menjadikan siang kepada kamu sepanjang masa hingga ke hari kiamat? Tuhan manakah yang lain daripada Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak melihat? Begini cara yang Allah nak kita memerhatikan ayat kauniyah. Kerana perkara yang biasa kita lihat setiap hari, kadang-kadang dan selalunya kita ambil dia sebagai apa? Kita take for granted. Kan? Kita ambil biasa je. Tapi Allah suruh kita perhatikan ayat kauniyah ini dengan mentadabbur dia. Allah suruh kita lihat macam mana bila datangnya siang, fikir macam mana kalau Allah jadikan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita siang je, tak ada malam. Bila malam datang, Allah suruh kita fikir macam mana kalau Allah jadikan malam je, tak ada siang. Allah suruh kita tadabbur ayat-ayat kauniyah ini. Allah sebutkan pada permulaan iaitu qul ara'aitum. Dalam terjemahan tulis apakah pendapat engkau. Tapi dia menggunakan perkataan ra'a. Itu suruh kita lihat kepada alam ini. Bukan dengan lihat pandangan yang kosong. Tetapi lihat dengan kita tadabbur apa yang ada di sekeliling kita. Antaranya juga Allah suruh lihat pada apa yang Allah sebutkan, kita lihat dalam surah ke-67 ayat ke-30. Surah 67 ayat 30. Pada muka surah 564. 564 surah Al-Mulk. Ayat ke-30 ayat yang terakhir. Baik ya. Dia suruh fikir. Iya. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غيرا فمن يأتيكم بماء معين. فمن من يأتيكم بماء معين. Terjemahan. Katakanlah Muhammad lagi, kabarkan kepadaku, sekiranya sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan air yang sentiasa terpancar mengalir kepada kamu? Baik. Surah yang kita baca setiap hari, setiap malam kan. Allah tutup dengan Allah suruh kita fikir. Benda yang simple je. Air. Air. Setiap hari bangun ada air. Tapi satu hari bila bangun pagi air tak ada. Menggelabah tak? Penggelabah habis satu Malaysia. Tak ada air. Kan? Belum Ustaz lagi tak tak ada bila air. tak ada air. Baru keluar je surat. Besok loji air ditutup. Dah gelabah satu Malaysia. Belum lagi air tak ada, air ada lagi. Tapi Allah suruh bagi tahu, Allah suruh kita lihat, Allah suruh kita tadabbur, lihat pada ayat kauniyah ini macam mana kalau tak ada air di bumi ini. Siapa lagi yang boleh bagi kepada kamu air yang mengalir? Kita pergi sungai, kita pergi laut, kita lihat air banyak sangat. Tapi Allah suruh kita lihat pada sebaliknya, Allah suruh kita tadabbur. Macam mana kalau air tu tiba-tiba tak ada? Bangun pagi boleh celik mata. Allah suruh kita fikir. Macam mana kalau tiba-tiba mata tak boleh buka pagi tu? Mata boleh buka tapi tak nampak. Mata boleh buka tapi tak nampak. Tangan ada tapi tak boleh angkat. Kaki ada tapi tak boleh jalan. Hidung ada tapi tak boleh bernafas. Atau boleh bernafas sebelah je. Jantung ada tapi tak boleh nak pam sangat. Semua itu Allah suruh kita perhatikan. Pada segenap penjuru bumi, wafi anfusihim, dan pada diri kita. Yang setiap hari kita rasa benda tu biasalah. Tangan boleh angkat, biasa. Tangan boleh genggam, perkara yang biasa. Kaki boleh melangkah, benda biasa. Telinga boleh mendengar, mata boleh melihat, mulut boleh bercakap, benda yang biasa. Tapi Allah suruh lihat pada apa yang ada di sebaliknya, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Yang Allah nak suruh kita kembali kepada Dia, kembali kepada Al-Quran. Itu Allah suruh kita lihat. Apa saja yang kita lihat di sekeliling kita pada hari ini, pasangan kita, suami ataupun isteri, anak-anak kita. Cuba bayangkan hari kejap lagi tak ada. Itu yang Allah suruh lihat. Bayangkan itu nikmat Allah, itu tanda-tanda Allah. Ayat-ayat Allah. Bayangkan kejap lagi tak ada. Macam mana? Bayangkan kejap lagi kereta tak ada. Rumah tak ada. Bayangkan kejap lagi elektrik tak ada. Bayangkan kejap lagi kita yang tak ada. Itu semua ayat-ayat Allah yang Allah nak suruh kita lihat. Ayat-ayat kauniyah. Allah banyak kali ingatkan dalam Quran, wa qad anzalna ayatin bayyinat. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas nyata. Itu bukan saja ayat-ayat Al-Quran, itu termasuk juga ayat kauniyah, alam semesta dan diri kita yang Allah nak suruh kita tadabbur. Allah nak suruh kita perhatikan. Jangan ambil dia sebagai satu perkara yang biasa. Kan? Pagi, malam, bulan, matahari, udara, tanam pokok, dia tumbuh. Kan? Daripada kecil jadi besar, perkara yang biasa. Allah suruh kita perhatikan. Macam juga kalau kita lihat dalam surah 56, nanti boleh lihat sendiri. Surah ke-56, surah Al-Waqi'ah. Nanti boleh lihat pada ayat yang ke-63. Mula daripada ayat 63 hingga ayat ke-74, nanti boleh lihat. Perkara yang sama juga, Allah bertanya, afara'aitum ma tahrusun. Pada ayat yang ke-63, pernahkah kamu perhatikan pada benih yang kamu tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Kamu boleh tanam berapa banyak biji benih yang kamu nak tanam. Tapi yang tumbuhkan dia siapa? Allah. Tapi kamu perhatikan tak perkara tu? Atau kamu rasa tanam, nanti tumbuhlah. Tanam, tanah yang baik, bagi baja, siram air, tumbuhlah dia. Tapi kita perhatikan tak, siapa yang menumbuhkan dia yang sebenarnya? Allah. Betul Allah kata, lau nasya' la ja'alnahu hutama. Kalau kami nak, kami boleh jadikan biji benih itu kering.
Kami boleh jadikan biji benih itu kering walaupun kamu guna baja yang terbaik, tanah yang terbaik. Kamu siram air setiap hari. Kami boleh jadikan biji benih itu kering. Afaraitumul ma' allazi tashrabun. Ayat ke-68. Adakah tidak kamu perhatikan pada air yang kamu minum? Antum anzaltumunahu minal muzni. Adakah kamu yang turunkan daripada awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang turunkan dia? Lau nasya' ja'alnahu ujajan. Kalau kami nak, kami boleh jadikan air hujan tu masin. Kami boleh jadikan, sebab air hujan tu diambil daripada mana airnya tu? Diserap daripada mana? Laut. Ambil daripada laut, masin. Tapi Allah dengan rahmat dia, Allah turunkan air hujan itu bukan masin. Tapi kalau Allah kata lau nasya', kalau kami nak, kami boleh jadikan dia masin. Kami turunkan air hujan tu masin, tak, tapi kami tak nak. Kami sayang dekat kamu, nak bagi suruh kamu perhatikan ayat kauniyah ini. Alam semesta ini nak suruh perhatikan. Bukan pandang dengan pandangan yang kosong. Semua itu kami boleh jadikan. Afara'aitumun nar allati turun. Maka adakah kamu tidak perhatikan pada api yang kamu nyalakan itu? Yang kamu masak. Nak masak benda pun guna api. Guna elektrik. Kalau air tak ada, elektrik pun boleh jadi tak ada. Maka itulah dia ayat-ayat Allah yang Allah telah turunkan dengan jelas nyata. Jelas tak semua ayat-ayat tu? Jelas nyata. Kalau kita boleh katakan, ya Allah, ayat Quran ni tak jelas bagi aku sebab aku bukan orang Arab. Aku tak boleh faham. Tapi ayat kauniyah itu jelas tak bagi setiap daripada kita? Jelas. Alam semesta ini bercakap sesuai dengan bahasa kita. Cuma terpulang pada kita nak perhatikan dia ataupun tidak. Begitulah dua ayat yang Allah turunkan, waqad anzalna ayatin bayyinat, dan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang terang, yang jelas nyata. Itulah di ayat Quraniyah, ayat Al-Quran yang kita baca pada hari ini, dan juga ayat kauniyah, alam semesta yang kita hidup di dalamnya pada hari ini. Semua itu Allah jadikan adalah untuk kita lihat, kita tadabbur, supaya akhirnya nanti kita kembali kepada Al-Quran, dan daripada Al-Quran itu kita akan kembali kepada Allah dan juga Rasul. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang kelima dalam ayat surah Al-Mujadalah ini, setelah Allah sebutkan sesungguhnya innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, mereka akan dihina. Kemudian Allah sebut, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat yang jelas. Seolah-olah Allah nak memerli manusia itu. Bagaimana manusia ini boleh nak menentang Allah dan Rasul sedangkan ayat-ayat Allah jelas ada pada sekeliling dia. Jelas ada pada diri dia. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada. Tapi kenapa dia masih lagi nak yuhadunallaha wa rasulah? Dia berani nak menentang Allah dan juga Rasul. Betul Allah sebutkan, Allah bukan nak mengungkit, Allah nak sedar. Allah nak manusia itu sedar. Kenapa dia nak menentang orang yang beri dia rezeki? Kenapa dia tak nak dengar cakap orang yang bagi dia hidup? Kenapa dia tak nak ikut cakap orang yang bagi dia kesihatan, orang yang bagi dia harta, orang yang bagi dia keluarga? Itu Allah sebut dalam ayat ini, waqad anzalna ayatin bayyinat. Dan Allah akhiri ayat ini dengan Allah kata walil kafirina azabun muhin. Dan bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang ingkar itu azab yang menghinakan. Azab yang Ustaz, sebelum tu Ustaz, boleh saya tanya sikit? Ya, Sehubungan dengan Ustaz kata ayat-ayat nyata tu, saya nak refer pada surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang rabbikuma tu Tuhan kalian berdua. Berdua sini maksudnya siapa? Jin syaitan ke macam mana? Baik. Surah Ar-Rahman, surah yang ke 55. Selepas sebelum waqi'ah tu. Ya. Surah yang ke 55 kan. Allah menyebutkan banyak kali kan dalam surah Ar-Rahman ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 8 kali juga. Nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu tidak dustakan. Yang lain ada jawapan ke? Kenapa dalam ni sebut Rabbikuma? Mungkin tadi
Puan pun dah sebut mengenai apa Rabbikuma itu antaranya ialah siapa? Jin dan manusia. Adakah itu masuk jin dan manusia? Antaranya adalah jin dan juga manusia. Baik. Rabbikuma antaranya ialah jin dan manusia, dan antaranya ialah berpasang-pasangan, setiap pasangan. Kerana setiap daripada manusia ini atau setiap sesuatu Allah jadikan di dunia ini sebagai berpasang-pasangan. Maka jin dan manusia, kedua-dua ini Allah suruh dia perhatikan kepada nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka berdua. Juga pada setiap pasangan, Allah suruh perhatikan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka berdua. Sebab itu kalau dalam pada ayat 5 itu, Allah sebut asyamsu wal qamar bihusban. Matahari Allah pasangkan dengan Bulan. Dan daripada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12, itu semua adalah berpasang-pasangan matahari dan bulan, langit dan juga bumi. Semua itu adalah berpasang-pasangan. Dan Allah tanya, maka nikmat apakah Rabbikuma, Tuhan kamu berdua yang kamu hendak dustakan? Itu refer kepada wallahu alam, yang pertama kepada jin dan juga manusia. Dan memang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan juga kepada setiap daripada pasangan itu. Contoh kita manusia berpasang-pasangan, Allah suruh lihat setiap daripada kita akan nikmat yang Allah telah berikan daripada alam semesta ini dan pada pasangan kita. Walaupun banyak juga lah kita geram dengan pasangan kita tu, tapi sebenarnya banyak juga nikmat yang kita dapat daripada pasangan tersebut. Wallahu alam. Mungkin nanti saya akan refer lagi dan saya akan bawakan lagi mungkin daripada beberapa tafsir yang lain, insya-Allah. Di dalam tu Ustaz, dia dah sebut manusia ya, insan kami ciptakan manusia, dia rujuk pada manusia je. Ya, daripada terjemahan tu disebut Tuhanmu sahaja, walaupun dia guna kuma, dia sebut dia I think cuma rahsia kuma itu kuma tu dia bukannya, saya rasa dia tak boleh terjemah literal tu lah. InsyaAllah nanti saya akan lihat pada maksud kuma tersebut. So kuma tu, kamu dustakan tu. Ustaz lagi satu, dia kena perkataan Allah. Allah tu, kalau kita tahu nikmat tu, nikmat lah perkataan nikmat. Allah tu ingat ke apa ke Ustaz dari segi terjemahan dia ni? Allah. Kalau ikut Quran dia pakai nikmat, tapi kita tahu nikmat tu nikmat bahasa Arab. Tapi Allah adakah ingat akan nikmat ke apa ke? Allah dia adalah dia jamak. Jamak dia satu. Allah. Asal perkataan dia Allah. Dia berdasar perkataan dia, saya tak pasti, nanti saya semak mengenai asal perkataan Allah. Dia terjemahkan sebagai nikmat. Nikmat. Nanti kita akan lihat apa asal makna perkataan itu. Daripada situ baru kita boleh nak lihat. Dia mesti ada maksud nikmat juga dan maksud lain daripada Allah itu. Kenapa Allah tak gunakan nikmat, Allah gunakan Allah. Dari segi perkataan tu kan. Okey, okey. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas soalan. Menarik untuk saya buka lah. Dan kalau tak kan, tak sampai kat situ, tak baca kan. Sekarang baca saja. Baik. Kalau Ustaz dalam ikut tak dengar nanti kalau ikutkan apa? Tak dengar nanti. Ajar, tak dengar ajar. Aku tak dengar. Tak dengar. Bila ngiri kita kalau Fabi ayya ila bikum Rabbikum atkaziban. Kalau diikutkan dia punya tak dengar ni. Tak apa dah. Dia sebut tu kan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dia tak sebut kamu berdua. Ya. Betul.
Itulah kata kuma tu dia memang tak kena kat sini. Tapi ada dalam sebahagian tafsir disebutkan sebagai kuma itu sebagai ma'syarul jinni wal ins. Jin dan Ada juga ni saya dah jumpa dah. Tuhan kamu berdua, dia rujuk dalam bracket manusia dan jin. Betul tak? Betul. Ya. Ayat 13 ayat 13. 13. Itu antara pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Rabbikuma itu adalah jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia. Ala ada ulama yang menyebutkan bahawa maksud dia adalah kudurah, kemampuan juga. Kemampuan. Ataupun kurniaan Ustaz. Kurniaan saya tak jumpa. Ayat ni ayat 13 ni Ustaz, kalau Quran saya. Ya. Dia kata maka yang manakah nikmat atau kurniaan Tuhan kamu berdua iaitu manusia dan jin yang kamu berdua dustakan. Ya. Bolehlah guna kurniaan. Dia masuk juga kurniaan. Ala itu maksud dia an-ni'am, nikmat. Dia masuk juga al-qudrah, kemampuan. Dia masuk juga apa tadi? Kurniaan. So atas tu semua dia adalah apa? Kurniaan lah daripada Allah lah. Semua itu matahari, bulan ke, langit, bumi, semua itulah masuk dalam kurniaan. Dan Rabbikuma itu ada tafsir menyebutkan dia adalah jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia. Baik. Balik surah Al-Mujadalah. Balik ayat kita, ayat yang kelima. Penghujung ayat Allah sebut walil kafirina azabun muhin. Dan bagi orang-orang yang ingkar itu azab yang menghinakan. Baik, maka ulama ada sedikit perbincangan pada penghujung ayat ini sebab kita perhatikan pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu Allah sebutkan walil kafirina azabun alim. Dan ayat ini Allah sebut walil kafirina azabun muhin. Jadi untuk siapa azabun alim itu dan untuk siapa azabun muhin. Maka ulama mengatakan bahawa azabun alim itu untuk orang yang dia ingkar dengan perintah Allah tetapi dia tak menentang. Dia ingkar, dia tak buat je. Tapi dia tak menentang. Maka bagi dia azabun alim. Untuk orang yang dia ingkar dan dia menentang Allah, maksud dia dah lah tak dengar apa yang Allah suruh buat. Dia pergi buat benda lain, gantikan perintah Allah itu. Maka bagi dia azab yang alim dan juga muhin. Dia dapat dua-dua sekali. Alim pun dia dapat sebab dia ingkar. Dia menentang tambah lagi muhin. Itu antara pendapat ulama mengenai azabun. Beza antara azabun alim dan azabun muhin dalam konteks ayat ini. Bukan dalam Al-Quran secara keseluruhannya, dalam konteks ayat ini sahaja. Apa beza dia? Iaitu azabun alim, ayat keempat untuk orang yang dia ingkar tapi dia tak menentang. Ayat yang kelima, azabun muhin untuk orang yang dia ingkar dan juga dia menentang. Maka bagi dia Allah akan berikan azab yang pedih dan juga menghinakan. Azab yang menghinakan ni macam mana contoh azab yang pedih kalau kena rotan. Contohlah kan, kena rotan kita tahu pedih lah kan, sakit lah. Sakit. Macam mana pula kalau menghina, pedih dan hina. Dia kena rotan tapi dia kena rotan di halayak ramai. Kalau kat sekolah tu contoh dekat perhimpunan pagi tu, kena rotan dekat situ. Maka sakit dapat, malu pun dapat. Maka itulah antara contoh mudah kalau kita nak faham apakah itu azab yang menghinakan. Azab memang dah pedih dah lah, dah memang sakit, tapi menghinakan itu kita boleh bayangkan begitulah. Dan juga bagaimana orang-orang terdahulu yang dihina kan, ditelan oleh bumi, ditenggelamkan oleh laut, dijadikan kera dan juga khinzir. Itu semua perkara yang terjadi di dunia yang boleh dilihat. Baik, ada juga pendapat yang mengatakan, saya suka nak share je lah.
yang mengatakan bahawa orang-orang Islam ini Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih sahaja. Azabun alim sahaja, bukan azabun muhin. Azabun alim sahaja untuk orang-orang Islam secara keseluruhannya. Sebab apa? Sebab orang yang Islam yang masuk ke dalam neraka itu Allah masukkan dia ke dalam neraka sebab Allah nak menyucikan dia. Bukan Allah nak menghinakan dia, Allah nak menyucikan sahaja. Maka sebab itu ada pendapat yang mengatakan azabun alim ini untuk dalam Quran secara keseluruhannya. Azabun alim adalah untuk orang Islam. Orang Islam tu Allah tak berikan azabun muhin, azab yang menghinakan. Wallahu taala a'lam. Itu adalah antara pendapat ulama sahaja. Apa-apa pun azab yang pedih ataupun azab yang hina, mana-mana sahaja azab pun kita tak naklah masuk kan, walaupun mungkin orang Islam tu yelah mungkin Allah bagi azab yang pedih je, bukan azab yang menghinakan, tapi cukuplah kan. Azab yang pedih pun kita tak naklah langsung menghadapinya. Wallahiyazubillah. Baik, itu ayat yang kelima. Yang kelima, kita masuk pada ayat yang keenam. Nanti hujung nantilah baru kita ambil apakah tazakur kita daripada ayat ini, insya-Allah. Baik, kita masuk pada ayat yang keenam. Surah Al-Mujadalah, muka surat 542. Muka surat 542. Ayat yang keenam kita nak baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahu Allahu wa nasuh. Ahsahu Allahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, terjemahan. Maka mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat. Lalu diberitakan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu. Sedangkan mereka telah melupakannya. Ingatlah Allah Maha menyaksikan akan segala sesuatu. Baik. Kita nak pergi secara cepat. Apakah tadabbur ataupun mesej yang kita boleh bawa keluar daripada ayat ini? Saya dah letakkan terjemahan, boleh terlihat di skrin tu. Apakah tadabbur ataupun apa mesej Allah? Baik, yang pertama apa kita boleh dapat daripada terjemahan ayat ni saja, apa mesej ataupun point yang boleh kita dapat daripada ayat ni? Pada hari kiamat Bangkitkan. Baik. Dibangkitkan pada mereka semuanya dibangkitkan untuk semula Allah pada hari kiamat. Baik. Yang pertama, mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat. Baik, yang kedua, apa poin lagi terdapat daripada ayat ni? Mereka akan diberitahu akan segala apa Allah menghitung. Lalu terangkan kepada mereka segala yang mereka telah Lakukan. Kerjakan. Yang telah mereka kerjakan. Baik. Yang ketiga, apa poin kita boleh bawa keluar lagi pada ayat ni? Ada amalan dihitung satu persatu. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu. Dan manusia dah lupa. Baik, yang keempat, sedang mereka telah melupakannya. Baik, ada lagi ke? Allah Maha mengetahui, menjadi saksi. Allah Maha menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Baik, kita bawa keluar daripada terjemahan sahaja.
daripada ayat yang ke-6 ini, daripada terjemahan sahaja kita dapat bawa keluar 5 point ataupun 5 mesej Allah kepada saya. Yang pertamanya, mereka semua dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Yang ketiga, Allah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu. Yang keempat, mereka telah melupakannya. Yang kelima, dan ingatlah Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Baik. Allah mulakan ayat ke-6 ini dengan Allah kata yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Iaitu pada hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hubungan dengan ayat sebelum ini, walil kafirina azabun alim. Allah tutup ayat sebelum ni, ayat yang kelima. Allah kata walil kafirina azabun alim, dan bagi orang yang engkar itu azab yang menghinakan. Dan ayat yang ke-6 ini Allah kata yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Yang pertamanya, poin yang kita boleh ambil ialah Allah nak beritahu kepada kita akan tibanya nanti satu hari, yaum, satu hari yang manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sebut yauma yab'atsuhumullah. Allah nak suruh manusia ingat nanti akan tibanya satu hari mereka semua akan dibangkitkan. Dan ketika itu pemilik hari itu adalah siapa? Allah. Allah. Dalilnya di mana? Ayat mana sebut? Pemilik hari itu adalah Allah. Kita ambil yang ayat yang kita baca hari-hari. Kat mana? Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Itulah dia hari yang manusia itu dibangkitkan kesemuanya. Yang pertama. Yang kedua, seolah Allah nak beritahu, kalau orang yang engkar, tak ikut perintah Allah, tak dengar, melawan, degil, tak buat apa yang Allah suruh ketika di dunia, tapi dia tak merasakan kat dunia ini kehinaan. Elok je hidup kat dunia ni. Kaya, kahwin, ada anak, kerja elok semua, ada rumah, kereta, baik je semua sampai dia mati. Allah nak ingatkan, kalau kamu rasa okey je kat dunia ni, walaupun kamu tak dengar, tak buat apa yang Allah suruh, nanti akan tiba juga yaum yab'atsuhumullahu jami'a. Nanti akan tiba, kamu akan tiba juga pada satu hari nanti yang kamu akan dibangkitkan semula. Kita lihat dalam surah yang ke-6 ayat ke-12. Kita lihat surah yang ke-6 ayat yang ke-12. 129. Buku surat 129. Surat 129, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat ke-12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
Terjemahan. Bertanyalah wahai Muhammad, kepunyaan siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, semuanya itu adalah milik Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Sesungguhnya dia akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak padanya. Orang yang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan kurniaan Allah, maka mereka dengan sebab yang tersebut tidak akan beriman. Baik. Kita nak lihat pada firman Allah dalam ayat itu, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Pasti Allah itu akan mengumpulkan, membuat reunion untuk kamu semua nanti. Tidak ada keraguan lagi padanya. Kita semua nanti akan bertemu pada reunion nanti Allah akan buat nanti untuk kita semua. Tak payah risau. Pasti la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Maka hal kebangkitan selepas kematian ini, iaitu hidup semula nanti selepas kita mati, itu adalah isu akidah. Orang yang beriman mempercayainya 100% dan orang kafir tidak mempercayainya. Kita lihat dalam surah yang ke-64 ayat ke-7. Ayat pada muka surat 556. 556 surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat ke-7. ayat yang ke-7. Ya, ingatlah orang kafir mengira bahawa mereka Allah tidak. berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. بلى وربي لتبعثن بما علمتم بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. Terjemahan. Antara faktor kekufuran orang yang kafir itu ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah untuk melaksanakannya. Baik. Ini beza orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dia percaya bahawa nanti dia akan dibangkitkan semula. Orang yang tidak beriman, dia tak percaya. Dia mempersoalkan macam mana nanti lepas dah nanti tulang-tulang semua hancur, macam mana kita semua nak disatukan semula, boleh ke? Logik ke? Itu antara perkara yang bermain-main di dalam diri orang-orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman dia yakin la tub'atsunna, pasti nanti Allah akan membangkitkan kita semula. La yajma'annakum, Allah pasti akan menghimpunkan nanti kita semula. Sebab itu orang yang dipercaya kepada hari kebangkitan, percaya kepada hari kebangkitan, inilah yang membuatkan seorang Muslim itu bekerja bersungguh-sungguh di dunia untuk bekalan selepas mati dia. Kerana percaya pada hari kebangkitan nanti, hari yang Allah akan membangkitkan nanti, membuatkan seorang Muslim itu dia bekerja bersungguh-sungguh di dunia, tetapi bukanlah untuk kesenangan di sini, tetapi untuk bekalan dia selepas matinya. Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung diri dia, muhasabah diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja untuk bekalan selepas mati dia. Dia bukan bekerja untuk bekalan di sini sahaja, tapi dia bekerja di sini untuk bekalan nanti selepas
mati dia. Itu adalah orang yang Nabi SAW sebutkan sebagai orang yang bijak. Orang yang bijak sebab dia fikir ke depan. Kalau kita kat sini, kan, orang yang selalunya company kau jumpa orang yang berjaya semua, dia akan sebut apa? Dia akan rancang ke hadapan. Orang biasa mungkin akan rancang sebulan, 2 bulan, setahun. Tapi orang yang bijak, yang berjaya ni, dia akan rancang sampai 10 tahun. Di mana dia 3 tahun dari sekarang, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun dari sekarang, di mana dia? Dia dah rancang ke depan. Itu orang yang bijak pada kacamata manusia di dunia. Dan begitu yang Nabi SAW sebutkan, orang yang bijak itulah orang yang dia merancang ke hadapan. Tapi bukan setakat di dunia, dia merentas sempadan dunia, dia rancang untuk nanti kehidupan akhirat dia. Kalau dia rancang untuk kehidupan dunia dia, berapa lama sangatlah yang dia boleh hidup di dunia ini. Kalau Allah berikan dia umur sampai 70-80 tahun pun, itu je 70-80 tahun. Itu pun kalau dia dapat sampai. Orang yang Allah berikan dia 30 tahun, 40 tahun, ada yang 20 tahun, Allah dah panggil dia balik. Maka kalau dia rancang untuk sepanjang hidup dia di dunia saja, tak lepas daripada dunia, rugilah dia. Betul, orang yang bijak itu dia merancang ke hadapan. Ketika di dunia ini dia merancang ke hadapan, tetapi untuk bekalan dia nanti di akhirat. Dia guna apa? Wabtaghi fima atakallah. Dia gunakan setiap apa yang atakallah, yang Allah berikan itu kepada dia, segala apa yang ada, nikmat harta ke, nikmat jawatan ke, nikmat kesihatan ke, nikmat keluarga ke, nikmat anak-anak, semua itu apa saja yang Allah berikan kepada dia. Nikmat dia boleh membaca, nikmat dia boleh menulis, semua itu digunakan untuk apa? Mencari ad-darul akhirah. Kehidupan pada hari akhirat. Maka pendorongnya ialah seorang Muslim itu, dia percaya dan dia ingat sentiasa bahawa nanti dia akan yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Akan tibanya nanti, dia akan tiba pada satu hari yang Allah akan bangkitkan dia kesemuanya. Fayunabbi'uhum bima amilu. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Maka dia, iaitu Allah, akan memberitahu kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Baik. Saya telah sebutkan sebelum ini, kan? Kalau contoh di dunia ini, kan, contoh di mahkamah kita lah, kan, dia masuk mahkamah, yang tertuduh diwakili oleh peguam, kan. Kemudian hakim akan buat keputusan berdasarkan penghujahan, betul tak? Itu mahkamah di dunia. Tahu. Kan? Penghujahan yang dibawakan itu pun hakim tak boleh nak buktikan 100% itu adalah tepat. Sebab apa? Dia hanya berdasarkan penghujahan. Hakim tak ada ketika mana perkara atau kes itu berlaku. Tetapi Allah berbeza dengan manusia. Nanti ketika di akhirat, waktu manusia semua sudah dibangkitkan, apa yang hakim ini akan buat? Hakim ini fayunabbi'uhum bima amilu. Dia yang akan bagi tahu kita apa yang kita buat. Bukan dia yang minta kita cerita apa yang kita buat. Dia yang bagi tahu. So kalau hakim sendiri yang bercerita kepada kita tentang kes itu, maka sudah pastinya penghujahannya adalah 100% tepat kerana dia berada pada tempat kejadian berlakunya kes tersebut. Sebab tu Allah sebutkan yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum. Maka dia, iaitu Allah, akan beritahu kepada kita. Allah tak minta pun kita cerita kat dia apa yang kita lakukan. Allah tak minta. Tapi Allah yang akan cerita sendiri dekat kita apa yang telah kita lakukan. Itu beza di antara manusia dan juga Allah Azza wa Jalla dalam pengadilan. Pengadilan Allah itu tidak bergantung kepada hujah mana-mana pihak. Tidak. Allah sendiri yang akan cerita kat kita satu persatu apa yang telah kita lakukan. Maka Allah kata fayunabbi'uhum bima amilu, maka dia nanti akan memberitahu kepada kamu apa yang telah
kamu lakukan. Dalam ayat ni Allah nak beritahu, dalam potongan ayat ni sahaja Allah nak beritahu kita mengenai kehebatan Allah Azza wa Jalla. Kita ke mana nanti, kita nanti di akhirat berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita akan beramai-ramai ke diadili, kita akan berdiri bersama ahli keluarga kita ataupun sebab dengan siapa kita akan berdiri? Kita akan berdiri berseorangan sahaja. Kita akan berdiri berseorangan sahaja. Kita lihat dalam surah yang ke-11 ayat 105. Surah apa Ustaz? 11 105 muka surat 233. Muka surat 233 surah Hud. Surah ke-11 ayat 105. Tanya hari itu tidak seorang pun yang mencari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Baik, terjemahan. Bila tiba harinya itu, tidak ada seorang pun dapat berkata-kata melainkan dengan izin Allah. Maka antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Baik. Di mahkamah dunia, seseorang itu boleh berdiri nak membela diri dia. Tetapi di hadapan, di mahkamah Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu diri pun yang mampu untuk membela diri dia sendiri. Tidak ada. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Yaum, maksud bukan satu hari. Yang tidak ada satu diri pun mampu untuk membela diri dia. Apatah lagi seseorang itu nak membela orang lain. Juga tidak mampu. Kita lihat pada surah 82 ayat 19. Pada muka surat 587. Muka surat 587 surah Al-Infitar, surah 82 ayat ke-19. 587. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzil lillah. Terjemahan. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Baik. Pada hari itu, yauma yab'atsuhumullah, pada Allah, hari yang Allah bangkitkan kita semua nanti, kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita tidak mampu untuk membela diri kita. Apatah lagi nak minta tolong orang lain membela diri kita, tidak akan mampu. Dan pada hari itu setiap daripada kita akan datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan seorang diri. Kita lihat dalam surah yang ke-19 ayat 95. Pada muka surat 311. Muka surat 311. Surah Maryam. Surah ke-19 ayat 95. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Baik, terjemahan. Mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri. Baik, itulah keadaan manusia nanti pada hari mereka semua dibangkitkan. Tidak mampu membela diri, tidak mampu membantu orang lain atau minta orang lain bantu dan akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan seorang diri. Tetapi setiap manusia perlulah ingat bahawa Allah itu dia sedang berdiri di hadapan hakim yang paling adil. Itu yang Allah tanya dalam surah At-Tin, surah 95 ayat 8 itu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Allah lah yang seadil-adil hakim, seadil-adil pemberi keputusan. Maka jangan risaulah. Kan kadang kita kalau masuk mahkamah seseorang kan, hakim kata tak boleh bawa peguam. Sendiri yang nak bela diri pun tak boleh. Kita akan risaulah kalau kita kena bergantung 100% pada keputusan hakim. Hakim kata lepaslah. Hakim kata kena hukumlah. Tapi Allah sebut bahawa dia adalah ahkamil hakimin. Sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Maka janganlah seorang manusia itu bimbang mengenai ketidakadilan hakim tersebut. Yang perlu dia bimbang adalah amalan yang dia bawa nak bertemu dengan hakim tersebut. Apa yang telah dia lakukan kerana hakim itu sangat teliti keputusan dia. Fayunabbi'uhum bima amilu. Dialah yang akan memberitahu kepada manusia apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Fayunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah sebut ahsahullahu wa nasuh. Ahsahullahu wa nasuh, iaitu maksud dia Allah telah menghitung amal-amal mereka satu persatu sedangkan mereka telah melupakannya. Okay, baik. Kita nak lihat pada perkataan ahsa. Pada perkataan ahsa. Baik. Boleh nampak di skrin saya share. Baik, nak lihat pada perkataan ahsa. Ahsahullah tu, asal perkataan dia macam inilah, ahsa. Atas hamzah itu ada perkataan ahsa. Okey, baik. Ahsa ini ada membawa beberapa makna. Kita senaraikan 4 makna daripada ahsa. Yang pertama ialah at-tawdih. At-tawdih. Boleh nampak At-tawdih. Maksud at-tawdih ialah penjelasan. Yang kedua maksudnya ad-dhabtu. Ad-dhabtu maksud dia ketepatan, tepat. Yang ketiga maksud ahsa ialah al-hifdhu. Ingat dan pelihara. Yang keempat maksud
ahsa ialah al-hasa. Maksudnya batu kerikil. Kecil. Batu kerikil memang kecil lah kan. Tak tulis kecil pun kita tahu batu kerikil kecil. Apa yang kecil kalau kita makan dia. Orang menghitungnya. Baik, 4 makna ahsa. Yang pertama tawdih, penjelasan. Yang kedua ad-dhabtu, ketepatan. Yang ketiga al-hifdhu, ingat ataupun pelihara, terpelihara. Yang keempat al-hasatu, batu kerikil kecil. LED device that allows you to shine light through the skin and onto the capillaries. So for example, when the blood pressure is high, then we can expect that. Baik. Dah ke? Baik, ini 4 makna firman Allah. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitung satu persatu. Maksud ahsa ialah pertama at-tawdih, penjelasan. Yang kedua ad-dhabtu, ketepatan. Yang ketiga al-hifdhu, ingat ataupun pelihara. Yang keempat al-hasatu, batu kerikil kecil. Maka dalam ayat ini Allah nak memberitahu kepada kita, berdasarkan makna-makna ni Allah nak beritahu kita bahawa amalan manusia itu secara umumnya akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Fayunabbi'uhum bima amilu. Allah akan memberitahu kepada manusia apa yang mereka telah kerjakan ketika di dunia. Maka amalan manusia akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perhitungan Allah itu adalah jelas. Perhitungan Allah adalah jelas. Allah akan jelaskan kepada kita satu persatu perbuatan kita. Kita melakukan kebaikan ataupun keburukan, jelas. Yang kedua, perhitungan Allah adalah tepat. Allah akan beritahu kita hari bila kita lakukan, masa bila kita lakukan. Tepat perhitungan Allah tersebut. Yang ketiga, semua yang kita lakukan itu Allah ingat dan ada catitannya. Dan catitan itu terpelihara di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu dia malaikat yang berada, Raqibun Atid, yang berada di kiri dan juga kanan manusia yang mencatat amalan yang setiap apa yang manusia itu kerjakan. Yang keempat, batu kerikil kecil. Tiba-tiba je sampai batu kerikil kecil, macam tak ada kena-mengena. Kan? Penjelasan, ketepatan, ingat, terpelihara, tiba-tiba batu kerikil kecil. Apa batu kerikil kecil ni nak membawa maksud? Kecil. Yang kecil. Maksud dia hetong semua. Ya. Maksudnya perhitungan Allah itu adalah sangat terperinci. Umpama kita nak mengira batu kerikil kecil. Kalau kita nak kira batu bata kan, kita tengok macam biasa pun 1, 2, 3, 4 senang lah kita nak kira. Tapi kalau kita nak kira batu kerikil kecil, macam mana keadaan kita? Kita akan buka biji mata besar-besar, kira satu-satu betul-betul kan, fokus. Sebab kalau salah kira jenuh nak kira balik sebab dia kecil. Maka sebab itu Allah kata ahsahullah. Allah akan menghitung amalan kita secara terperinci. Satu persatu semuanya Allah akan korek balik. Inilah yang Allah maksudkan dalam surah yang ke-18 ayat 49. Kita lihat surah 18. Surah 18 ayat 49. Surah 9.
pada muka surat 299. Muka surat 299 surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat ke-49. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا. Terjemahan. Dan kitab, yakni catatan amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Ingatlah, Tuhan tidak menzalimi seseorang pun. Kita lihat surah 21 ayat 47. Pada muka surat 326. Zuhur. Zuhur dah Ustaz. Oh, Saya nak keluar. Saya nak keluar. Okay, baik. Mereka saya keluar. Saya keluar dulu. Boleh. Maaf, saya keluar dulu. Tak apa, tak ada masalah. Assalamualaikum. Salam. Kita tutup dengan ayat ni. Muka surat 326, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dan kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada sesiapa pun yang akan teraniaya walaupun sedikit. Jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Cukuplah kami sebagai penghitung. Begitulah yang Allah maksudkan mengenai ahsahullah wa nasu. Perhitungan Allah itu adalah jelas, tepat, Allah ingat, terpelihara, dan perhitungan Allah itu adalah seperti menghitung batu kerikil kecil, iaitu terperinci. Hingga nanti manusia akan merasa pelik, kitab apa ni yang tak tinggalkan, besar ataupun kecil, kecuali semuanya ada di dalam itu, yang menunjukkan terperincinya hitungan Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah akan bawakan di hadapan kita. Nanti Allah yang akan beritahu kepada kita. Baik, kita berhenti setakat itu. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pada ayat yang ke-6 ini, insya-Allah pada hari Khamis yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها